Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Pasar 3 Bandar Seremban Selatan, serta Jawatan Kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Dan kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk datang ke rumah Allah Ta'ala, baitin min buyutillah ini, sekaligus dapat duduk dalam majlis-majlis ilmu, taman-taman syurga Allah, raudhatun min riyadil jannah. InsyaAllah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi kat kita ini cuma sedikit, tuan-tuan. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalaulah di muka bumi Allah Ta'ala ini dipenuhi dengan pohon-pohon, dijadikan sebagai pena, dan lautan sebagai tinta, sebagai dakwat untuk menulis kalimat-kalimat Allah, nescaya tidak akan habis. Jadi yang dia bagi kat kita ni cuma sedikit, tuan-tuan, ya? Sedikit sahaja. Setinggi mana pun kita belajar, sikit je yang kita dapat. Cuma kita je yang perasan banyak ni, tuan-tuan, ya? Perasan banyak ni pasal gelaran orang bagi kat kita tu yang rasa macam banyak, rasa macam hebat, ya? Gelaran tu lah yang rasa hebat, yang rasa banyak, yang rasa perfect. Gelaran je, tuan-tuan. Dulu orang panggil nama, sekarang orang dah panggil Al-Fadil Ustaz lain, tuan-tuan. Dulu orang panggil Al-Fadil Ustaz, sekarang orang dah panggil Al-Fadil Ustaz Doktor lain. Kan? Gelaran ini, tuan-tuan, yang menyebabkan hati kita semakin lama semakin rosak. Gelaran ini menyebabkan semakin lama semakin kita rasa diri hebat. Mula-mula rasa bangga diri, mula datang perasaan sombong. Bila rasa dah hebat, dah macam-macam gelaran kita dapat, dah mula rasa sombong.
Kita lah yang paling hebat pun. Sebab dah tak ada dah orang paling hebat, gelaran dia dah tak ada dah. Al-Fadil, Ustaz, Datuk, Doktor, Profesor, dah habis dah. Kita rasa paling hebat lah. Di kala itu kalau orang komen kita, orang bangkang kita, orang protes kita, bersilat kita kejap, kan? Yang tu yang buat kita keluar, buat sidang media, kita buat viral, kita buat live, semua kita buat. Sebab orang dah cabar kewibawaan kita ni, kehebatan kita, rasa hebat lah. Padahal Tuhan kata, aku bagi bau sikit je pun, kan? Ya, sikit je tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, aku bagi bau sikit, bukan banyak pun. Cuma kita ni dapat gelaran tu rasa macam banyak lah. Orang gelarkan kita ni pakar itu, pakar ini, rasa hebat lah. Dah pakar tuan-tuan, rasa hebat. Dia ni pakar hadis, dia ni pakar tauhid, dia ni pakar fiqh. Dah rasa pakar, hebat lah. Yang herannya, Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, Imam Al-Bukhari, tak ada gelaran apa-apa pun. Tak ada gelaran pakar fiqh, tak ada. Al-Imam Nawawi tak ada gelaran. Hebat mereka ni. Kitab mereka menjadi bahan rujukan, tetapi tak ada gelaran apa. Kita tulis buku, dekat buku tu siapa penulis buku tu? Profesor, Datuk, Doktor, kan? Orang pun tengok hebat buku ni, ditulis oleh profesor. Buku itu ambil hak orang, nukil hak orang, bubuh dalam buku tu. Rasa diri kita punya lah tu, dia hebat, rasa hebat dia ni, memang hebat dia ni. Mana ambil dalam kitab orang. Ini manusia. Jadi tuan-tuan, malam ni bukan ada apa pun, nak kongsi je tuan-tuan, nak kongsi ilmu. Sebenarnya saya pun dah tak larat ni tuan-tuan. Saya baru balik daripada Batu Pahat, program Abdul Rasul tadi petang, program duha, program pagi petang ni baru sampai, dan sampai terus singgah di sini ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, malam ni kita nak kongsi dengan sebuah hadis Nabi SAW. Nak bagi faham betul-betul hadis ni, nak bagi jelas hadis ni betul-betul supaya kita faham. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rasul, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kulu min tayyibati wa'malu salihat, bima inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakar rajula yutilu safar, ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama, ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghuziya bil harami, fa anna yustajabu lahu. Hadis rawahul Muslim. Apa kata hadis ini? Yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, maka dia tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Allah Ta'ala itu dijelaskan baik, dan dia nak terima benda yang baik. Bukan banyak tuan-tuan, bukan banyak, bukan panjang, bukan lama, tak. Dia nak yang baik ya tuan-tuan. Amalan yang kita buat ni biarlah amalan yang baik di sisi Allah, bukan asal buat. Kita hari ni apa yang kita selalu war-warkan? Kena perbanyak amalan, banyakkan amalan, banyakkan amalan. Kalau banyak tak sempurna, apakah amalan itu diangkat oleh Allah? Baca Quran banyak tapi tak sempurna, semayang banyak tapi tak sempurna, zikir banyak tapi tak sempurna, apakah diangkat oleh Allah? Sebab
Nabi kata, la yaqbalu illa at-tayyiban. Allah tak terima melainkan benda yang baik aja. Benda yang sempurna, yang elok, sebaik mungkin, tuan-tuan. Semayang biarlah, walaupun 5 waktu Tuhan kata. Kalau Allah Ta'ala tentukan 50 waktu, tuan-tuan, kalau memang Allah Ta'ala nak banyak, dia tak bagi kurang 50 tu. Mana mungkin dia bagi kurang 50 kalau memang Allah Ta'ala memang nak banyak. Difardukan pada permulaannya 50 waktu. Kan? Nabi Muhammad naik turun tinggal 5. 50 tinggal 5, kot 50 tinggal setengah, boleh gagah lagi lah 25 ke, kan. Memang Allah Ta'ala nak banyak, tak boleh kurang, okey lah. Ini menunjukkan Allah Ta'ala kata, aku bukan nak banyak, bukan nak sampai 50 waktu. Tak ada 50 waktu. Kalau dia bagi 50 waktu, meniarap kita kat surau ni, tak bekerja kita, tuan ni, duduk surau ni. Lepas sembahyang, belum sempat nak pakai kasut azan, belum sempat tanggal baju azan lagi. Yang 5 waktu ni pun, tak sempat. Zuhur pukul 4, asar pukul 6.30, maghrib pukul 8, isyak sekarang tak tahulah semayang ke tak, subuh tak tahulah, kan. 5 waktu tu. Yang 5 ni pun, tuan-tuan, tak sempat. Lambat sembahyang, tuan, kerja banyak lah. Kalau 50 waktu macam, kalau memang Tuhan bagi 50 waktu, apa macam kita? Bilal tak ada keluar surau, duduk surau depan mic tu je. Dia ajak azan. Kita pun heran, apa hal lah Bilal ni kejap-kejap azan. 50 waktu. Kita ada 24 jam. Sejam satu waktu pun tak habis 50 waktu tu. Kan? Bayangkan kalau 50 waktu. Allah dah bagi isyarat awal lah kat kita ni. Aku bukan nak banyak pun. Aku tahu kemampuan kau. Sebab itu waktu Nabi Musa alaihi salam bagi tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, Muhammad, kau minta kurang lah, buat umat kau kecil-kecil. Tuhan kata, kau tak minta lah, aku tahu umat kau. Aku yang buat umat itu, aku yang ciptakan dia, aku tahu. And aku tahu. Nah, memang kita tak mampu 50 waktu ni. Kalau 50 waktu yang nak sunat-sunat lagi, yang 5 waktu ni pun kita tak larat. Yang 5 waktu ni pun semayang pun tak tentu hala. Terutama sembahyang zuhur dengan asar. Tak tahulah macam mana kita punya baca tu, tak tahulah. Kan? Kalau maghrib, subuh, isyak baca kuat, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okeylah, dengar di telinga. Tapi kalau sembahyang zuhur, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tiba-tiba Allah dhalin, entah mana makhrajnya, entah mana panjangnya, entah mana pendeknya, tahu-tahu dah rukuk, baca tu. Jangankan yang itu, bagi salam pun tak betul. Aku pusing kan aku. Kawan tu ada makhraj dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada makhraj dia. Tapi kita tengok, kita cuba perhatikan sembahyang zuhur, asar. Jangankan yang itu, yang sunat pun cukup lah. Kadang bagi salam tu pun, kita pun tak tahu apa dia cakap. Angguk-angguk pusing, angguk-angguk pusing. Melaju, apa salam lah tu. Sebab itu Nabi kata, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Tuan-tuan tengok, kita beramal punya banyak, dengki macam tu juga. Beramal alhamdulillah kan, ngumpat orang alhamdulillah jugalah, sama naik. Apa amal ibadat kita yang berkesan, tuan-tuan? Apa amal ibadat kita yang berkesan? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, kata Tuhan. Orang yang sebut nama aku ni,
sentiasa ingat aku ini, jiwanya lembut, jiwanya tenang. Tak lembut juga, tak tenang juga. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah diri daripada sifat-sifat mazmumah dan perbuatan mungkar. Tak hilang juga. Sabar tak juga. Pemarah jalan terus, dengki jalan terus, dendam jalan terus, semua jalan terus. Bertahun dah ibadat, kapet surau pun berapa kali tukar dah. Apa kesannya? Kenapa tak berkesan? Apa salah ibadat atau salah kita yang buat ibadat? Satu hari Imam Ja'far As-Sadiq ditanya oleh seorang pemuda. Kata pemuda ini pada Imam Ja'far As-Sadiq, wahai Imam, aku nak tanya dua perkara. Apa dia? Aku dah buat dua perintah Allah, tapi dua-dua tak mendatangkan hasil, tak mendatangkan kesan. Kata Imam Ja'far As-Sadiq pada pemuda ini, apa yang telah kau buat? Pertama, aku dah lakukan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintah, mohonlah nescaya aku kabulkan. Aku dah mohon dah, kata pemuda ini. Aku dah mohon pada Allah. Allah kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku, astajib lakum, aku kabulkan, aku perkenankan. Aku minta sekian lama tapi tak makbul. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, habis kamu nak salahkan Allah, tak menerima permohonan kamu, sedangkan dia berjanji mengabulkan permohonan kamu. Kata pemuda tu, aku bukan nak salahkan Allah, aku cuma nak tahu pasal apa tak makbul. Samalah, cuma putar ayatnya, cuma pusing ayat. Imam Ja'far As-Sadiq kata, kamu tak puas hati kau dengan Tuhan sebab tak makbulkan? Dah, aku bukan tak puas hati, aku nak tahu pasal apa tak makbul. Pusing kau tu lah. Tak puas hatilah tu pasal tak makbul. Suruh minta tapi tak bagi, apa? Suruh minta, aku minta lah. Macam orang bagi permohonan, nak mohon kerja, dia bagi borang. Tuan nak minta kerja ke? Nak borang isi. Kita mohon isi-isi, tak baginya kerja tu. Angin tak kita? 4 kali dah aku isi borang tu, haram tak dapat. Menipu pula ni. Bukan salah kita, salah dia, kita katakan. Dah suruh mohon, dah bagi borang, aku dah isi, dah hantar, tapi tak dapat juga. Cuba kita cek balik borang yang kita isi tu komplit ke tak, syarat tu cukup ke tak, apa yang diminta tu kita bagi tak. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, kalau begitu aku bagi jawapan. Jawapan dia, kerana kamu tidak memenuhi syarat dalam permohonan. Syarat tak cukup, macam mana permohonan nak kabul? Tuhan tak pernah mungkir janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi yang membuatkan dia tak terima, dia reject permohonan kamu itu kerana kamu tak memenuhi syarat-syarat yang dia kendaki. Allah ajar dah dalam meminta doa dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tamu sebut nama aku, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji aku, Ar-Rahmanirrahim, besarkan aku, Maliki Yaumiddin, agungkan aku, syukuri nikmat aku. Lepas tu minta kat aku. Ada tak buat? Sejauh mana kita agungkan Allah, kita besarkan Allah? Kalau kita dapat, kita agungkan siapa? Kita agungkan makhluk. Kita dapat sesuatu, kita agungkan makhluk. Allah Ta'ala terlupa. Orang tanya kita, abang berapa umur dah abang? Ya dah 73. Sehat lagi bang, nampak macam muda. Saya makan jaga, saya minum, saya tak minum air batu, saya suamnya. Saya garam-garam ni tak ada, gula-gula ni tak ada, saya daging-daging semua ni tak ada, saya sayur je.
Dia punya sembang tu, Tuhan tu tak ada. Dia lah usaha tu, buat semua-semua tu. Kan? Oh, patutlah abang nampak muda. Dia kena jaga makan minum ni. Oh. Dia punya sembang. Bukan dia nak kata Alhamdulillah, ini semua izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi petunjuk, jaga kesihatan, Allah sihatkan. Tak ada. Yang ada apa? Saya Alhamdulillah makan memang saya jaga. Makan, minum, saya malam tak makan. Saya makan petang, minum petang. Saya hari-hari exercise, pagi pergi lari, habis satu taman pusing, tu malam badminton pula. Oh, kita patutlah sihat. Kita pun puji dia, dia pun kembang, dapat penyakit riak. Sedap suara tuan, saya air batu tak minum, pedas-pedas tak makan. Saya memang suara memang jaga. Nama nak kata tu anugerah Allah, atas izin Allah dulu, tak ada. Walaupun di hati kita ni memang kata tak ada siapa-siapa melainkan Allah, kan? Kita mengucap tu tak ada siapa-siapa dalam hati ni melainkan Allah Ta'ala. Zikir pula lagi tu, Asbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati ni tak ada siapa-siapa melainkan dia je, Allah Ta'ala je yang ada dalam, lain tak ada. Apa pun terjadi, semua ingat Allah Ta'ala. Nak mula buat kerja, bismillah. Habis buat kerja, alhamdulillah. Terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun, istighfar pada Allah. Dapat musibah, innalillah. Ada tak yang itu? Atau memang tak ada? Tadi ni tuan datang kan, naik motor, naik kereta tadi, naik motor kan, turun dia apa baca? Turun sampai surau ni tadi ni kan? Parking motor tu, mati enjin tadi tu, mati enjin, apa baca tadi? Turun, alhamdulillah, syukur ya Allah sampai dah surau. Ada? Terlupa Ustaz. Saya dah nak baca tadi, dia orang tegur pula, tu yang buat lupa. Memang tak baca pun sebelum ni. Mana Allah Ta'ala dalam hati kita, mana? Yang kata tadi itulah, ma fi qalbi ghairullah. Mana? Dia kalau memang dalam hati tak ada siapa-siapa ingat Allah Ta'ala, apa pun yang terjadi, terantuk je, innalillahi wa inna ilaihi. Ni terantuk, celaku pintu ni. Siapa buat pintu ni? Laku pintu. Ada baca innalillah. Jauh. Kan? Ingat? Jauh. Ingat? Bukan tuduh lah tuan-tuan. Kan? Itu hakikat dia. Bibir kata sentiasa ingat Allah, tak ada siapa-siapa. Hati ni kosong dari ingat Allah. Sumbat benda lain yang banyak. Kan? Tuhan kata banyak tu bohong kat aku. Kan? Tadi turun, tak salah Ustaz. Tadi turun, memang tak ada baca pun. Alhamdulillah tu, terlupa tadi. Bukan baru ni terlupa, hari-hari terlupa. Kan? Ni tadi ni pakai baju ni. Mam, pakai baju tadi kan? Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Dah kena baca ke Ustaz? Dah nak mula kerja, kenalah ingat Tuhan. Nak mula pakai baju, ingatlah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju kan? Walaupun tak baca doa tak hafal, bismillah takkan tak baca. Takkan tak baca bismillah. Nak mula melangkah, takkan tak baca bismillah. Kita ingat Allah Ta'ala, nak melangkah je bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Bangkit tidur pagi besok kan, bangkit tidur kan, selalu bangkit tidur tu apa baca dulu? Apa sebut dulu? Tengok telefon dulu. Bukan celik-celik tu. Alhamdulillah, masih Allah Ta'ala bagi aku nafas lagi, masih Allah Ta'ala bagi aku tengok dunia ni lagi. Allah, terima kasih ya Allah.
Sebagai bukti aku syukur pada Engkau ya Allah, aku nak bangun ni, nak sujud ke Engkau ya Allah, aku nak sembah Engkau ya Allah. Tanda syukur aku pada Engkau, Engkau bangkitkan aku pagi ni, aku nak sujud syukur ya Allah, aku nak semayang. Kan? Semayang tu dah cantik dah. Mula bangkit dia apa baca? Tak ada apa baca lah Ustaz, apa nak baca kan? Mana dia tu? Mana yang kata ingat Allah? Mana tuan-tuan? Sejauh mana kita ingat Allah? Jauh tuan-tuan kita ingat Allah. Sama lah macam ingat Nabi kan? Malam cinta Rasul, malam cinta Rasul. Betul ke cinta kat Rasul? 3 perkara je ulama kata. 3 ni kalau kita buat, betul lah kita ni memang cinta kat Rasul. 1, dalam hati kita setiap waktu, setiap detik sentiasa ingin dalam hati ni nak jumpa Nabi. Ada tak ada kata? Setiap hari ni keinginan nak jumpa Nabi. Kalau boleh, kalau aku nak jumpa lah, aku nak jumpa kat Nabi sekali pun tak apa. Dalam hidup ni ke, aku nak dalam mimpi ke, aku nak jumpa kat Nabi. Ada? Kan? Yang kata cinta Nabi tu lah. Ada? Ada tak dalam hati ni teringin nak jumpa Nabi? Nak jumpa macam mana Nabi pun tak kenal, macam mana? Gambar Nabi pun tak ada. Kan? Mengaji bab Nabi pun tak ada. Kan? Ini 1. Teringin nak jumpa Nabi. 1. Yang kedua, dapat mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi. 1 pun tak apalah. Kan? Nak pakai serban tak berani pula. Kan datang surau masjid tak ada imam, suruh jadi imam, mampus pula aku. Tambah pagi Jumaat dah kan, kena sujud sejadah kan. Allahu Akbar. Hari tu nak buat sunnah cinta Nabi ni, pasal nak buat sunnah pakai serban. Pakai serban, baiknya pakai. Imam tak datang. Bilal pun nak qomat, pandang imam tak ada. Imam habis apa imam nampak yang pakai serban tu. Kawan tu dah nunduk kan. Aku dah ni kata, aku dah ni mampus ni sejadah pagi ni, aku mana hafal kan. Kawan tu tu kawan macam ni nak ngeleng pak, dia orang kutuk pula. Serban boleh harap, imam pun tak boleh. Baik tak akan serban, masalah pula kan. Nak pakai pula jubah pun sama ke kan. Orang Melayu ni pantang tengok serban dengan jubah, memang disuruhnya lah. Cuma sekarang ni lah, ada di kalangan kita hari ni kata serban ni bukan sunnah Nabi, ni pakaian Arab. Jubah ni bukan sunnah Nabi, ni pakaian Arab. Kita tanya dia, habis yang sunnah Nabi ni apa dia? Kalau serban dengan jubah bukan sunnah, habis apa yang Nabi pakai? Tunjuklah. Jangan ni tak sunnah, ni tak sunnah, lepas tu tak tunjuk. Kita pun pening. Yang ni tak sunnah serban, jubah tak sunnah, yang sunnah pakai cap tu. Tunjuk, senang gitu. Oh ni kau sunnah. Bagi tahu. Nabi tak pakai ni serban jubah, ni pakai Arab. Nabi biasa pakai blazer, pakai tai leher. Bagi tahulah. Tak sunnah, tak sunnah, lepas tu tak tunjuk mana satu sunnah. Kita pun jadi pening tak. Habis apa yang sunnahnya? Ini tak sunnah, ini tak sunnah. Habis mana yang sunnahnya? Tak sunnah, semua tak sunnah. Habis semua tak sunnah. Habis apa yang sunnah? Kita minta dia tunjuk mana yang sunnahnya. Tak boleh tunjuk pula. Dia umpama macam budak lah tuan-tuan. Anak kita jangan main kat situ, jangan main kat situ. Lepas tu budak tu lari main kat situ. Jangan main kat situ. Budak tu main kat depan. Jangan main kat depan tu. Budak tu pun pening. Semua tak boleh main ni, kat mana aku nak main? Dia pun keluar main. Jangan keluar. Budak tu kata, gila betul bapak aku ni. Semua tak boleh, habis aku nak main kat mana? Tunjuklah kan. Situ jangan main, ada kaca, bahan tajam. Nak main-main kat situ. Kan senang lagu tu. Budak tu pun tahu nak main kat mana. Agama ni macam tu lah sekarang ni. Ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni balon. Ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni lah balon. Semua nak tunjuk pandai semua. Kan? Hari ni. Semua nak tunjuk hebat. Ni vaksin ni pun ramai nak tunjuk hebat ni. Tak nak cucuk vaksin, ni Yahudi lah, apa semua tu kan. Saya ngurus jenazah, hantar jenazah COVID. Tak payahlah, tak cucuk je lah.
Vaksin je lah, bukan bidang kita pun, kita bukan pandai pun. Cucuk je tuan-tuan, tu saya cakap banyak. Tak nak vaksin Yahudi lah. Banyak lagi barang Yahudi kat rumah kita tu. Vaksin ni ada sebab, ada ulama-ulama dah bagi tahu, doktor-doktor pakar dah bagi tahu. Tak payah kita cakap banyak. Tapi ada doktor yang tak cucuk, Ustaz. Doktor apa? Bukan semua doktor faham bab vaksin ni. Sebab dia ada bahagian masing-masing. Doktor ni pakar dalam bidang vaksin ni. Doktor ni pakar dalam bidang patah, operation. Doktor ni pakar dalam bidang telinga, hidung. Jangan patah pergi doktor hidung. Tu telinga lagi. Kenapa tuan? Patah ha? Saya telinga ya. Tak boleh buat ke? Macam mana doktor pakar telinga tak boleh? Patah boleh? Tak, saya memang pakar bab telinga ya. Patah memang, patah pergi jumpa pakar dia. Jangan salahkan orang tu. Kita nak ikut tu buat apa? Mekanik pun macam tu kat tuan-tuan. Ada mekanik yang dia boleh buat kereta yang murah-murah ya. Proton, Myvi, BM jangan bagi dia, Audi jangan bagi dia tuan-tuan. Tapi dia mekanik lah. Kita ada kereta Audi kan, lepas tu tengok pemain kereta bawah pokok tu pasang payung kan, tepuk rosak Audi tu pun tarik entah situ. Tuan, apa masalah tuan? Kereta tak hidup, berapa tengok kawan tu tengok, alamak Audi, aku mana ada komputer, mana ada, aku mana pernah buat datang ni. Entah mana tuan, saya Audi. Macam mana pemain kereta tak boleh buat ni kereta kan ni? Memang lah, kereta ni nilai ratus ribu, yang ini nilai puluh ribu. Saya nak ngangkat enjin pun tak ada, main jack je. Tuan hantar kat saya bawa pokok je tuan. Saya kereta yang tahun 80-an dulu, tu bolehlah saya buat, yang pakai carburetor tu. Ini full injection tuan, mana saya tahu. Sekarang daripada elok langsung jahanam. Kita semua nak samakan. Dia takkan pomen tak boleh. Ya betul, pomen. Memang dia pomen. Kita nak ikut. Ustaz tu pun tak vaksin, yang kau ikut dia buat apa? Dia baca kitab, dia tahu. Tapi kita ni semua nak tunjuk pandai, tuan tahu. Semua nak tunjuk hebat hari ni. Kita pun pening pula. Mana ni vaksin ni Yahudi. Sembang sampai tumpah-tumpah air kopi kat kedai. Sini Yahudi ni, ini tak boleh pakai, ini konspirasi, ini fitnah Dajjal, ini ada babi, semua dah kan. Kita pun tanya dia, abang berapa lama berkecimpung buat vaksin ni? Tak, saya bawa teksi. Kau bawa teksi, habis yang kau cerita buat vaksin bersungguh-sungguh sampai tumpah kopi tadi tu, tak ada orang nak cakap. Serabut dah dia ni, masalah lah. Bawa je lah teksi tu bang, tak cerita buat vaksin ni. Vaksin ni ada pakar, ada ulama, ada dah bagi tahu kan. Kita tak payah cakap banyak. Kita ni mengaji pun tak apa nak beli. Tak payah, cucuk je kan. Bila tak bagi masuk masjid, marah pula tu kan. Bila tak bagi datang surau masjid, marah. Besok tanggunglah, besok dosa kita orang. Asal tak bagi masuk, apalah dosa kau lah aku nak tanggung. Tak bagi masuk pasal tak ikut SOP, tak vaksin. Tu je ceritanya. Dia disuruh vaksin, kenapa tak nak vaksin? Saya takkan vaksin sekalipun tak dapat masuk masjid. Biarlah apa nak jadi-jadilah. Pergi kedai mamak depan tu, mamak tu sudah tanya dia, abang sudah 2 dos? Tak boleh masuk abang. Asal? Nanti dia datang cek, matilah saya kena bayar sama kan. Tak boleh? Tak boleh. Tu kena vaksin juga ni. Asal? Tak dapat minum. Kat masjid surau tak vaksin, biarlah tak vaksin, dia tak kisahlah tak dapat masuk taklah. Tak dapat tertarik kedai mamak tu, kena vaksin juga ni, tak boleh jadi ni. Asal? Macam mana nak minum? Serabut kita orang Melayu ni, minta maaf cakap lah tuan kan. Sedih tu tengok kita ni pandai terlebih kan. Bukan bidang kita pun tuan-tuan. Saya ngurus jenazah tuan-tuan, jenazah COVID daripada mula itu, daripada kes yang berpuluh ribu hari tu ni, saya lah ngurus jenazah COVID tu. Jenazah COVID ni lagi senang ngurus daripada jenazah biasa ni kan.
Termasuklah saya hantar dekat Bandar Insdil tu kan, sebab saya jaga Selangor masa tu. Hospital kat Selangor tu kita orang buat. Covid ni lagi senang, dia tak ada mandi semua. Dia macam mana dia mati tu, masuk dalam body bag, tayamum atas body bag, mayang, dah ke kubur. Cuma takut sikit lah seorang buat kerja kan, takut dia bangun kan. Sebab dalam bilik tu seorang kan, seorang tu. Jadi dia seorang tu kan, kadang-kadang plastik body bag tu, jadi benda tu tak berikat. Jenazah bukannya ni, jenazah macam mana dia mati macam tu lah kita masukkan kepada dia kan. Jadi kita tengok dia kan, macam plastik tu macam bergerak tengah-tengah sembahyang seorang tu. Plastik tu sudah dia ni kan, ini kot dia bangun ni. Tapi fikir juga lah, berzip takkan dia dapat buka kot. Tak dapat buka kot kan. Kita pun fikir, macam saya hantar ke Kelantan kan, macam baru ni saya hantar ke Keratung kan, pukul 3.30 pagi kan, sampai ke Keratung 6 pagi kan. Saya tak risau sangat lah kan, kok dia bangun apa, habis-habis saya turun dia pada van tu. Dia nak boleh buat apa, dia nak keluar tak boleh, nak turun tak boleh, apa pun dia tak boleh. Belakang tu duduk je lah, adalah cermin kecil tu dia pun tak tembus sangat, habis-habis tengok kepala je, lantak kau lah. Tapi setakat ni tak ada lagi kan. Hari-hari kan, masa batch pertama dulu satu hari sampai 42 jenazah lah kita urus satu hari kan, pagi dan malam. Tu memang teruk lah, berdoa dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah vaksin, apalah ubat nak cucuk dia ni. Lepas tu dapat vaksin, masa tu saya uruskan semua orang tua, semua 89, 75 kan. Lepas tu dapat vaksin, turun umur yang 40, 37. Dapat vaksin lagi, tinggal yang muda-muda lagi lah 20. Paling muda saya uruskan 19 tahun. Dan paling muda sekali umur 5 bulan. Tu penutup lah. Tu tinggal 2-3 jenazah. Ada lagi ni jenazah tinggal 2-3 lah, tak banyak lah. Lepas tu dia orang kata tak nak vaksin, anti vaksin. Tak payah ada anti sangat lah. Tak payah ada anti sangat lah. Ada babi Ustaz, mana kau tahu? Dia orang kata ada babi, ekor bubuh. Lainlah kau seekor di bubuhnya kan. Darurat nak buat macam mana, tak ada pilihan. Kalau kita nak kata bab babi ni, tuan-tuan, maaf cakap lah tuan, dah banyak makan dah. Mi kuning tu lu berminyak babi tu. Alah, tuan-tuan nak bohong lah benda-benda macam ni. Sabun yang kita tonyong tu semua tu buat malu lah. Sayur yang kembang-kembang yang ibu-ibu pergi beli kat pasar tu, yang daun tak berlubang tu kan, yang kat Giant dulu, kat Tesco tu kan, yang kat pasar raya yang dalam Imperium tu kan, yang dia balik dalam plastik tu lah kan, daun dia mana ada bulat, bergulung pun tidak, bulat pun tidak kan. Apa baju dia pakai? Kita menanam sayur, kau tak bergulung sajalah, daun bergulung, banyak lubang pada daun kan? Bukan kita pelekeh, tak adalah, tapi nak bagi tahu yang kita tanam tu semua jenis-jenis tu. Pergi pasar tengok layu, ulat, daun tu tak banyak mana, berlubang yang banyak. Dah tak ada beli, tu Melayu punya. Yang Cina punya ni, yang kembang-kembang tu kan, dibuat dalam plastik wrapping kan, satu lubang pun tak ada daun tu. Apa disembur tu? Apa sembuh? Racun. Dia ni buat kebun, ni kebun tu kolam, atas tu kandang babi. Saya orang Negeri Sembilan. Duk mana? Duk Jimah Lama dah. Belakang tu dulu kandang babi. Bukit Pelanduk tak ada babi yang banyak situ. Tak payah nak dengarkan. Saya ingat jaga polisi ni. Dia buat kandang tu, kandang babi atas ni, kolam babi bawah ni, kebun sayur dia. Basuh babi tu, mandikan babi tu, air kolam tu, so dia sembuh atas tu. Air kolam, air babi tu tadi turun balik semula kat kolam tu. Hijau air tu. Hijau tuan. Dengan ikan-ikan, dengan udang-udang hijau. Ya, air babi.
ambil air babi tu, pasang kat paip ni, sembuh kat sayur ni. Tu yang kembang sayur tu. Ulat pun tak makan, tiba-tiba kita makan. Tapi dah lama lah tuan-tuan kan, dah lama, tak usah sembang lah benda tu. Saya tahu tuan, tak salah. Saya orang Sembilan, duduk di lama tu dulu, belakang tu babi. Kan saya tak tahu tuan, saya pergi ngajar naik motosikal belakang kat Malaysia tu, lalu kandang babi tu. Yang kerja kandang babi tu orang Melayu dulu, yang mandikan babi tu orang Melayu. Kok nak saya kata saya bohong lah, saya orang Sembilan, saya duduk kampung tu. Elek dia makan dengan babi tu, orang Melayu kan. Kita dah sibuk babi dah, berekor dah. Kok kumpul-kumpul dapat dah seekor dah. Cuma tak tahu lah kan. Pasal tu Cina gelak kita tu, sedar lah kau tak makan babi, tak makan babi, kau tak tahu tu semua kecurahan babi, kau tak tahu. Seekor lah baru tahu. Loh, ada babi pun dah seekor, dah duduk diam. Ni macam belacan tu, dah berkilo makan belacan dah, baru dapat viral tempat buat belacan tu kotor, dah berkilo. Keluar je gambar tu, pakat-pakat duk balik rumah tengok, kita belacan cap apa, belacan cap apa, tak payah tengok cap lah, memang itu kilang. Dah berkilo ni, keluar. Ya Allah, kotornya. Tapi nak buang sayang lah, banyak lagi nak stok beli sebulan itu. Ini kangkung belacan, sambal belacan, nasi goreng belacan, semua belacan. Tak payahlah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, ni nak cerita hadis ni tuan-tuan, ni sampai pukul ni saya tak ada, tapi prosedurnya sampai isyak je, dia tak ada lebih-lebih. SOP kena ikut kan. Dia tuan-tuan, saya walau macam mana SOP saya ikut kan, scan okey, itu saya ikutnya, saya ikut. Kalau kena orang surau kan saya kan. Sebab saya mau ikut tuan, saya ikut SOP. Vaksin, scan barcode, cek suhu. Orang nak kata bodoh-bodoh lah, tak kisahlah, saya ikut kan. Saya tak nak menyusahkan orang. Bukan saya seorang susah, semua orang susah. Kok tutup surau ni tuan-tuan yang susah. Saya tak duduk sini, saya duduk Selangor. Yang tutup surau tuan-tuan, ni kau lah Zul yang panggil ustaz tu, buat apa kan dah tutup surau gitu, kau lah ni aja dia maksud. So dia pun pening, silap itu panggil ustaz, tapi dia orang Sembilan kan, aku tak tahulah. Itulah kau, lain kali panggil agak-agak dia mau macam tu kan. Dia ni tutup surau masalah, buka surau masalah tuan. Bila lah surau nak buka, aku pun tak faham dah dengan surau tak buka-buka. Kita nak beribadat tutup buat apa? Semangat. Bila surau dah buka, tuan, tak nyaut pula tu, haram tak datang pun kan. Saya tak ada masalah tuan-tuan, saya datang kan, walaupun Negeri Sembilan tapi duduk Selangor kan. Orang Negeri Sembilan dah menyampah pergi pindah Selangor, duduk Selangor. Ni hari Zul panggil dia semula, tak tahulah mana dia ambil nombor telefon, bertalu-talu telefon saya, boleh tak Ustaz, saya ngeban budak ni memang nak kena bahan ni kan. Jangan aku, kau tak tahu biar aku membahan je kan. Dan sebab saya biasa ngajar di Langkawi, awal bulan ni Langkawi, Ipoh, Penang, saya ngajar Lantuan, Johor kan. Ni Sembilan ni saya lebih kurang Arham Mufti dulu, Arham Mufti ni Sembilan tu kan, nama dia Mufti ni Sembilan. Dia selalu pergi mana? Johor, Singapura. Ni Sembilan ni payah nak dapat Mufti tu, sebab orang ni Sembilan pun Mufti pun tak nak panggil kan. Dia orang macam tu, mana yang panggil dia Johor. Kalau saya pergi Johor ni, kami dulu Syekh Murtadah yang ngajar kan. Ni Sembilan tak panggil Mufti, dia orang macam tu fitrah dia. Saya orang ni Sembilan tak boleh ngajar kat ni Sembilan, ngajar kat luar tu, dah duduk luar, betul orang Sembilan panggil pula. Tu yang kena bahan tu. Tu bila kena bahan tu melancik tu. Macam mana kau boleh jumpa orang tua ni Zul, kau panggil dia baik apa, kan dah sakit telinga. Tak, memang saya datang telefon saya nak tibai dah, memang saya dah, kau tunggu
Tuan-tuan tak ada tuan-tuan, saya ceramah tak ada kesian-kesian tu. Tak ada, memang saya balun tu. Kau nak marah, habis-habis kau marah sudah. Lepas tu kau tak bagi kau sudah. Dah lama sok kau panggil semula. Itulah kau jom. Iya tuan-tuan, ingat tak dulu? Saya ngajar ni 9 ni dulu lama. Daripada tahun 6 saya ngajar sampai 2000 lebih. 2000 tahun 2002. Lama saya ngajar ni 9 ni. Habislah Taman Permai tu, Mambau ni, semua saya ngajar Somban ni. Audition. Pasal tu saya berani cakap kat ni 9 ni. Dia orang yang baru-baru tak kenal. Ustaz ni saya pernah ngajar tuan-tuan 5 orang ni jemaah. Boleh kenal selipar kat luar tu. Ni Pak Haji ni Haji ni punya Haji tahu. Besok datang tengok tak ada selipar tu. Oh, Haji ni tak ada ni. Tanya orang dalam, Haji ni tak ada ke? Dah meninggal lah Zat. Mula-mula dulu ni. Saya tahulah. Kalau Allah yarham Mufti Syekh Murtada tu ada lah, saya boleh tanya dia, betul tak tu? Masa tu lah 5 orang 6 orang. Mula-mula dulu ni saya ngajar. Lepas tu budak-budak baru ni marah kat saya. Tahiyah tak tidak ustaz ni. Saya ngajar ni 9 ni dulu. Saya jumpa Datuk Mufti hantar saya ngajar kat mana? Kat jalan pantai Jelebu lah. Jalan pantai yang ngajar. Naik motosikal C70. Dan ni 9 petong ni 9 nak akan saya. Tak ya, mana sudahlah. Saya dulu ni 9 lama saya ngajar ni 9 ni. Apa yang saya tak tahu ni 9 ni. Jemaah datang, orang tak ada. Mana ada masa tu. Bayaran pun RM35 yang satu kelas. Tak cerita ni tak nemu tu. Kat siapa klaim dulu ni? Kat Ustaz Hafiz. Yang hantau tu. Klaim lah RM35. Bohong lah tu. Siapa yang bohong? Saya lah bohong. Apa Ustaz tak bohong? Kalau Ustaz tak ada, Ustaz kalau ngajar tak ramai orang, kelas takmir tu akan ditarik hantar ambil lain. Tahu? Masa tu. Saya tanya Ustaz Hafiz. Saya ngajar tengok jemaah perempuan 3 orang. Lelaki 4 orang. Lelaki 40. Perempuan 30, 70. Ustaz Hafiz pun tahu, ramai Ustaz, Alhamdulillah lah. Yelah ramai lah 7 orang ni lah. Kan 70 tu. Pasal apa tu? Pasal pengusi masjid dah suruh. Ustaz jangan bawa 7, Ustaz ditariknya Ustaz kan. Bawa 70. Kok datang kamu waktu tu, nganga saya. Masa mula-mula tahun 97 tu. Macam mana saya tak boleh korban? Lepas tu dia orang baru-baru ni korban saya. Ustaz apa tahu? Tak payahlah saya ngajar ni 9. Saya keluar dari ni 9 ni 2000 boleh. 2008 saya dah keluar lah. Saya nak ngajar KLI. Masjid Kota KLI tu saya ngajar. Lepas tu baru saya pindah ngajar Selangor. Banyak kuliah kat Selangor. Lepas tu baru saya ngajar KL. Lepas tu saya ngajar Perak. Saya ngajar Johor. Saya ngajar Kedah. Ni 9 marah kat saya. Ustaz apa tahu? Sudahlah kau pun baru hidup masa tu. Kau nak marah saya macam mana? Saya ada bukti. Ngajar seorang tiang tu, seorang penjuru tu. Faham cik? Boleh ya. Apa nak kebal kat saya? Surah paling lama saya ngajar surah Mambau tepi jalan tu dah runtuh surah tu dah. Buat baru surah Mambau tu kan. Saya ngajar tu surah kuning tu dulu. Lama saya ngajar surah tu. Daripada tak ada orang penuh surah tu. Saya ngajar Baharul Mazi kat surah tu. Tu orang akan saya marah kat saya. Macam mana nak marah saya? Kau tak payah marah lah. Kau tak kenal saya lagi. Saya zaman Syekh Murtada dulu ni. Tahun 96 ambil tauliah kat dia. Tauliah seumur hidup. Tanpa ada had. Kotih pergi. Kau ngajar lah. Kau ada lah Allah Yarham ni lagi boleh tanya dia. Orang ngadu kat dia. Siapa ngadu orang nilai lah. Tarik tauliah ustaz ni. Koreh mana? Lepas tu Datuk jawab. Boleh ya tarik. Kau boleh ngajar tak? Tak boleh ngajar Datuk. Kau bangang kau ngaji dulu. Esok kau dah pandai. Esok. Dan bagi kau tauliah. Ambil tauliah dia tu bagi kat kau. Dan Zoom tak report. Tu nilai.
Pengalaman tuan-tuan. Tu Allah rahmat Datuk Mufti dulu ni, orang telefon dia. Datuk, tarik tali Ustaz Adman ni. Pesan? Kau boleh dia ngajar Datuk? Oh, ya kau. Ya. Kau boleh ngajar tak? Tak boleh ngajar Datuk. Itu macam mana? Kau suruh tarik, siapa nak ngajar? Tapi kau boleh nak Datuk? Tak apa. Kau belajar lu bagi pandai, sebab kau bangang ni kau belajar lu. Nanti kau dah pandai kau datang jumpa dia, nak ambil tauliah dia bagi kat kau. Dan berhentiin dia. Syekh Muqtadah dia. Kan dia khabar dulu kan, kau bangang kau ngaji dulu tu. Kan masa tu pengarah ni Al-Fadhil Ustaz Zaidi ni, dulu dia timbalan mufti ni 9. Saya duduk sekali dia Ustaz Basit, waktu tu dia duduk kat timbalan mufti. Lama tuan, lepas tu baru orang 9 tak kenal saya, tiba-tiba bila dipanggil saya balun marah orang 9 kat saya. Apa ni cakap ni 9 ni, sudahlah. Masjid pun tak datang, cakap banyak. Datang masjid pun isap rokok kat luar, pukul-pukul. Lepas tu marah kat saya. Tu yang saya geram tu. Ni Azul nak panggil. Memang kau nak tunggu lah tu. Kau tunggulah hak saya bahan. Kan? Jadi tuan-tuan, Tuhan ni nak baik, beramal baik, jangan banyak-banyak. Kalau banyak baik tu bonus. Kan? Banyak berzikir tu bonus, baiklah tu sebutan elok. Subhanallah tu okey lah. Tapi bila nak sudahnya Ustaz? 33 ilo nak habis. Subhanallah bila habis Ustaz? Habis tu? Tu yang subhanallah. Malaikat tanya, sebelah hari mana? Sebelah hari besok. Sok sambung sebelah hari. Ni amalannya sebelah. Kan? Sebelah. Ayo. Sebelah hari besok ikut. Besok malaikat tunggu. Baru dapat satu sebelah. Malaikat kata apa benda lah yang kau sebut hamlah. Aku dah dengar hamlah kau apa benda? Sebut lah elok-elok kan. Alhamdulillah. 3 cukup ni. 3 pun dah sampai 30 dah. Ini hamlah. Mereka kata hamlah. Apa benda lah yang kau sebut ni? Banak. Kepala khabar yang bunyi banak. Oh, kepala khabar tak ada surau. Itu yang kau sebut. Tuan-tuan tengok tak kat surau masjid kan? Sebutlah Allahu Akbar. Ini kadang bertahlil pun macam tu kan? Gegar kan? Terjerit-jerit sampai kan kadang-kadang terkejut lah. Allah boleh macam tadi ni kan, tepuk pun tak sedang, lajak lah tu. Dah bila zuk. Tak payahlah, Tuhan bukan nak tu. La ilaha illallah. Tak ada zuk lah Ustaz. Zuk apa benda? Kau nak apa? Tapi tuan rumah kan suka banyak. Tu yang laju tu Imam Pusing tu 300. Ini sikit ni. Saya punya tasbih biasa 1000. La illallah. Allah. Aku cakap bini lain macam Syekh dia. Habis. Lepas tu apa buat? Doa punya panjang. Tu. Tak agak habis, tak tahulah apa dia minta. Kuali, sawi, semua minta dalam tu, sirap semua dia. Sampai letak atas bangku lah. Amin. Rabbana tak nak habis dah. Yang nak minta yang tu dia pun. Yang nak minta dari tu, yang punya banyak-banyak dari tu minta pun. Rabbana atina fid dunya hasanah. Datangkan kami kat dunia ni baik, semuanya baik, akhirat sok baik dah. Itu yang minta. Yang tu yang Tuhan nak benar. Yang tadi tu nak garam, gula, sirap, santan, kuali,
gas, tungku, semua dia. Kau minta semua kan. Habis tu, tadi 300 kan? Doa dah panjang kan? Lepas tu apa buat? Makan lah. Habis licin, ayam. Sayur pun habis, ayam pun habis, ikan goreng pun habis. Telur dadah pun licin. Habis. Dah habis, apa buat lagi? Tadi 300 zikir. Lepas tu sumbek benda haram naik mulut. Mana? Tu yang orang marah kat saya tu. Ustaz ni semua tak ada. Tuan-tuan tengok tak? Tak payahlah. Afdal zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak boleh. Tak ada feel Ustaz. Feel tak. Dia zuk tak sampai. Apa zuk tu? Dia zuk macam tadi tu. Tak sampai, tak sedar. Tak sedar, lajak tu bertepuk je. Tak sadar lah saya. Tak sadar bukan berzikir nama tu. Tapi hari dah cukup. Lajak. Hadis ni panjang ni. Hadis ni panjang ni. Tunggulah kau panggil lagi. Aku rembat lain. Malam ni bagi sikit dulu. Nanti panggil kau Zul, kau panggil lagi kan. Kau tengok kau rembat macam mana. Sebab orang suruh amal ibadat ni, sempurnakan amal ibadat. Kau wuduk tu, sempurnakan ibadat wuduk. Jangan harap air je banyak. Baduyun air turun, macam beli mandi lah. Basuh pun tak basah. Semayang takbir boleh harap. Allah. Apa lama lah ni? Tak masuk lah ni. Tak. Dah letak-letak, turun nak balik. Apa bang? Tak masuk. Apa yang tak masuk? Niat tak masuk. Mana apa ya? Tak tahu. Tak masuk. Kau nak masuk ke mana? Tak masuk Ustaz. Dia tak masuk. Kau nak masukkan ke mana? Apa yang nak masukkan? Ustaz tak faham. Aku di bawah tak faham. Tak masuk. Kau nak masuk mana? Tak masuk Ustaz. Dah tangkap tadi. Lopeh balik. Allah. Apa dapat ni? Turun nak balik. Astaghfirullahaladzim. Qul a'udzu binnas malikin nas. Apa bang? Terlopeh balik Ustaz. Mana apa ya? Tahu. Apa yang terlopeh? Niat tu terlopeh. Bukan tu dalam hati ke? Dia keluar. Sebab kan tak faham apa yang masuk, apa tak masuk. Kan? Saya pernah tengok tuan dia buat silat tuan. Allah. Kau pun masalah kau ni. Nabi elok-elok ajar kat sini. Letak sini kau sampai berpusing macam atromin. Kau nak ke mana kau? Tapi tak macam ada orang marah. Kan sebab marah kan. Macam. Kan? Dan tak apa. Lain kali panggil. Panggil boleh panggil gini kan. Boleh panggil lagi. Kau nak panggil lah Zul kan. Tapi apa-apa pun kau rujuklah kat mufti. Kau mana tahu kau mufti tak bagilah. Tapi rasa setakat ni mufti bagi je. Tak ada masalah pun. Yang masalah yang tak mufti. Yang mufti tak ada masalah. Sebab yang mufti tak ada masalah. Yang tak mufti ni macam mufti. Dia ada masalah. Buat apa kau panggil ustaz tu? Ustaz tu tak boleh ceramah kat ni 9. Apa halat? Dia orang tak bagi. Siapa? Dia orang tu lah. Siapa dia orang tu? Dia orang tu lah. Kita kecewa orang macam ni. Saya pernah kena panggil tuan. Panggil ceramah. Yang panggil ni bukan nak panggil. Tuan-tuan tu tak beranang tu. Beranang tu sebagai Selangor tu. Ada satu orang setiausaha masjid tu, dia Selangor tu nak panggil saya tapi tak tahu nombor telefon. Dia telefon salah seorang ustaz dekat sini. Saya cakap lah kat Jabatan Mufti masa tu lah, dah tak ada dah orang ni. Orang tu tanya dia, Ustaz Azman ada tak nombor telefon dia? Dia tanya nombor telefon dia. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Dia tanya kat ustaz ni, Ustaz ada tak nombor telefon Ustaz Azman? Ustaz Azman tak boleh ceramah. Tak nak nombor telefon. Dia tak boleh ceramah.
Kau duduk jabatan mufti tapi kau tak faham soalan. Orang tu minta nombor telefon, bukan minta ceramah. Minta, Ustaz, saya minta nombor telefon. Ada tak Ustaz? Kalau kau tak ada simpan, cakap tak ada simpan, selesai. Kalau kau cakap ada simpan, kau tak bagi, kau bagi. Saya ada tapi saya tak boleh bagi, selesai. Si Ustaz tu ngadu dengan saya, tuan-tuan. Saya minta nombor telefon Ustaz, saya Selangor, tapi Ustaz orang Negeri Sembilan. Saya minta telefon Negeri Sembilan. Kok jatah mufti tahu nombor telefon Ustaz? Saya tanya dia, ada tak? Dan itu Ustaz Azman tak boleh ceramah. Kalau saya sebut pun tuan-tuan tahu, tapi dia dah tak duduk kat jatah mufti lagi dah. Dah tak duduk jatah mufti dah. Dah keluar dari situ. Ada ke perangai duduk macam tu perangai? Cakap lah kan, orang agama ni semayang boleh tahan kan? Tak apa. Saya sebut lah malam ni tuan-tuan. Dia nak panggil Selangor. Saya datang ceramah kat Selangor masa tu, kat Beranang tu. Dia bagi tahu saya, apa kena Ustaz? Kenapa? Takkan duduk jawatan mufti macam tu macam perangai? Asal? Saya tanya nombor telefon. Dia kata Ustaz tak boleh ceramah. Pasal apa tak boleh ceramah? Kat Selangor apa masalahnya? Bukan kat Sembilan. Nampak tak? Perangai. Nanti bila kita cakap macam ni kan, dia orang marah kita kan. Kau marah lah, kau tengok nak aku sebat balik semula. Kau marah, aku memang aku sebat balik semula. Ada bukti ni cakap. Jujur lah cakap. Saya ceramah kat Nilai, dah gantung banner. Dia kata Ustaz ni tak boleh ceramah kat sini. Pasal apa tak boleh? Ustaz ni orang Sembilan, ada tauliah. Dia tak boleh ceramah. Ada tauliah Ustaz, dia tak boleh. Lepas tu dia kata langgar je Ustaz. Saya langgar je. Saya buat datang kamu pun tak datang pun. Sebab saya ada tauliah. Jumpa Datuk Mufti. Mufti kata dia ada tauliah. Tapi orang bawah-bawah dia kata dia tak boleh ceramah. La ilaha illallah. Serabut. Pasal tu yang saya tak datang saat ni 9 ni tuan-tuan. Saya tu bila Zul ni panggil saya kata pergi jumpa Mufti dulu lah. Pergi panggil Mufti, jumpa Mufti. Kalau Mufti benar kan saya datang. So saya tak suka tuan. Saya boleh langgar tuan, ada tauliah, tak ada masalah. Saya boleh je langgar, saya ada tauliah. Tapi saya hormat. Nanti saya tak nak orang surau masalah, orang masjid masalah. Kau pergi jumpa Mufti, ngadu, Ustaz saya nak panggil Ustaz ni boleh tak Datuk? Kalau Datuk kata okey boleh, aku keluar surat, okey baru panggil. Saya ikut prosedur walaupun saya ada tauliah. Saya tak nak langgar rumah orang. Tapi dia orang ni bila kita ikut macam tu, ada jawatan, ada pangkat, seolah-olah pangkat dan jawatan tu untuk itu. Ni orang aku menyampah aku sekat, ni orang menyampah aku sekat. Saya tak heran kan. Jadi hari pun 8.30 dah. Cukup lantar lain kali lah kau dah panggil lain kali lah. Betul lah. Kau teringin nak panggil ke lah. Kau tak nak panggil sudah. Sing kesahan tu kan. Kau panggil datang. Orang jemput saya datang. Tapi dengan syarat ikut prosedur. Ikut betul-betul SOP dia. Pergi jumpa datang kamu. Pergi ikut ngadap dia orang. Kau dia nak surat bagi tahu, dia nak biodata bagi tahu, habis semua. Saya dah bagi dah kan. Dah. Kau dia tak bagi Ustaz, tak lulus. Tak lulus, saya tak datang. Lulus, saya datang. Datang, tahan telinga. Saya rembat je cukup. Jadi malam ni cukup takat tu. Tapi macam malam ni saya ada bawa barang tu sebenarnya, minyak wangi. Siapa nak minyak wangi Raudah? Tapi mahal kan tuan. Minyak wangi Raudah ni special punya. Dia ni datang daripada Madinah betul. Ni benda Allah ni. Dia ni bau Raudah. Tuan-tuan pergi Makkah bau Raudah lah. Ini spray. Ini spray tuan. Minyak wangi yang tak ada campur apa-apa, dia putih macam ni lah. Siapa nak, mahal harga ni 200 botol. Semua dah manung tengok 200 gila Ustaz. Tak ada RM20 je. Siapa nak lah, siapa nak jumpa saya, ada lah gitu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakiran syakiran Allahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin.